Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yaquluna innal Qur'ana kalamullahi ghairu makhluq. Katanya mereka itu, yakni ashabul hadis, yakni ashabul hadis, bahawa sesungguhnya Al-Quran ialah kalam Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Makna kata Al-Quran sifatun min sifatillah, salah satu daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya cuba kita tengok pada muka 363 tu. Dia kata fal hasilu anna madhhabal ahli sunnati fil Qur'ani. Kesimpulan, hasilnya bahawa sesungguhnya perjalanan ahli sunnah. Puak-puak hak ikut sunnah lah, orang tak ikut sunnah bukan. Fil Qur'an ay fi mas'alatil Qur'an, pada masalah Qur'an, huwa annal Qur'ana bilafzihi wa ma'nahu kalamullahi haqiqatan, bahawa sesungguhnya Qur'an dengan lafaznya dan maknanya ialah kalam Allah subhanahu wa ta'ala sungguh. Makna kata sungguh, takallama bihi, Allah Ta'ala bercakap dengannya. Mana Allah Ta'ala bercakap dengan Al-Quran. Alif Lam Mim Zalikal Kitab ila akhirih, itu kalamullah, takallamallahu bihi. Wa sami'a minhu Jibril, dan Jibril dengar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengar, Jibril itu dengar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sami'a min Jibril alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dengar daripada Jibril alaihi salam. Wa sami'a as-sahabatu minan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat pun dengar daripada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa anna Allah ta'ala, ni akidah kita, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala takallama bi sautin yusma', Allah Ta'ala bercakap dengan suara yang boleh kita itu dengar. Soal, mereka yang pegang kata Allah Ta'ala bercakap dengan suara ni, siapa di kalangan tokoh ahli sunnah? Man? Siapa boleh royak? Siapa yang pegang kata Allah Ta'ala takallama Allah bisautin wa harf? Ya. Ha? La, qablahu Al-Imamul Mubajjal Ahmad ibn Hanbal. Tamassaka Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala anna Allah yatakallamu bisautin. Athbata hadha al-kalam Imam Ibn Hajar al-Asqalani fi kitabih Fathil Bari. Allah Ta'ala bercakap dengan suara. Maka mereka yang kata tiap-tiap orang yang iktikad kata Tuhan bercakap dengan suara, hasyuiyah, zul, salim. Kerana Imam Ahmad pegang teguh kata, Imam Ahmad kata Allah Ta'ala bercakap dengan suara. Al-Bukhari kadzalik, Bukhari pun bercakap gitu juga. Bukhari cakap mana Hashim? Cakap mana Hasan? Cakap mana Yusran? Cakap mana Fitri? Yang mana? Kitab Al-Imam Bukhari. Saya nak tanya seorang-seorang. Khalqu af'alil ibad. Imam Al-Bukhari ada satu kitab Khalqu af'alil ibad, kitab akidah Imam Al-Bukhari. Cetak kitab tu, dan orang ada buat mengaji belajar. Imam Bukhari isbat kata Allah Ta'ala bercakap dengan suara. Maka bukanlah orang pegang kata Tuhan bercakap dengan suara ni hasyuiyah, sebagaimana dakwaan setengah-setengah daripada orang yang tak warak tu, tak betul. Tidak betul. Kerana Bukhari ini adalah Amirul Mukminin fil hadis. Kadzalik imamuhu, iaitu Imam Ahmad ibn Hanbal.
Nah, Imam Ahmad ibni Hanbal, yusma, didengar. Sebagaimana Allah Ta'ala ada bagi dia zat tak serupa dengan segala zat yang mana-mana, demikian itulah sifat Tuhan pun tak serupa dengan sifat mana-mana. Demikian itu suara Tuhan pun tak serupa dengan suara mana-mana daripada hamba dia. Dia kata wa nahnu natakallamu bil Qur'ani bi aswatina fa aswatuna makhluqatun walakinna kalam Allah Ta'ala ghairu makhluqin. Dia kata kita ni bercakap, kita ni berlafazlah dengan Al-Quran dengan suara kita. Dengan suara kita, tetapi suara kita tu makhluklah. Akan tetapi kalam yang kita baca al-matlu iaitu kalamullah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Itulah, bukan makhluk. Itu adalah akidah ashabil hadis wa ahli sunnati wal jamaah. Kita mengaji gini tak ada jadi sakut dengan siapa, kerana kita baca dari kitab tokoh a'immah. Maka kita buat muzakarah dengan pelajar-pelajar pun tak ada jadi salah gapo, kerana ini adalah kalamul a'immah, bukan kalam kita. Min kisihi nah, bukan daripada kocek kita, bukan, bahkan dia tu daripada kalamul a'immah. Boleh kita rajuk di dalam kitab-kitab mereka. Adapun ahlul kalam, saya menamakan mereka itu ahlul kalam, katakan qalu, kata mereka itu ahlul kalam tentang pegangan mereka, dia kata kalamullahi kalamu nafsi, kalam nafsi. Kalam Allah, kalam nafsi. Makna kata kalam bukan gapo? Biduni harfin wala sautin. Tak berhuruf, tidak bersuara. Pahal daripada mana? Pahal daripada perkataan Al-Akhtal An-Nasrani, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisan 'ala al-fuadi dalila. Sesungguhnya kalam iaitu kalam an-nafsi, yang menunjuk oleh kalam, yang menunjukkan kalam nafsi tadi itu lidah dia tu yang betul-betul menunjuk kata apa yang ada di dalam nafsi. Kerana nak lari daripada kata Allah Ta'ala bercakap dengan suara dan harf, takut serupa dengan makhluk. Maka makhluk pun ada juga kalam nafsi. Fa'ainal mafar, nak lari ke kanu. Bahkan orang yang ada kalam lafzi ataupun kalam biharfin wa sautin akmal, lebih sempurna daripada kalam an-nafsi. Kerana kalam nafsi, orang yang bisu pun ada kalam nafsi. Nampak tu tak? Maka kita sebagai as-sunni min ashabil hadis tak ada gapo, kita isbat mengikut Tuhan raya. Ya, kalau Tuhan ni harf, ya, Nabi kata la taqul alif lam min harf, bal alif harf, mim harf, lam harf. Tak gitu kah? Dan suara ni memang kerana kalam Allah Ta'ala itu kita boleh dengar. Apabila kita dengar, pastilah dengar suara. Kalau gitu lazim kata dia itu bersuara. Maka nas a'immah kita daripada tokoh-tokoh ulama besar tadi itu kata dia bercakap dengan suara. Tak ada gapalah situ. Wala yatajazza wala yatajazza. Dan kalau tadi itu tidak di sisi mereka lah, tidak boleh kita nak bagi. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala membagi waktu turunkan Quran hak ning di atas hak ning mengikut ahdas. Nampak tu tak? Takallamallahu bimasyiatihi. Sebab itulah akhir mataf bagi Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia kata aswabul aqwal, Allah Ta'ala itu yatakallam bimasyiatihi wa iradatihi. Allah Ta'ala itu cakap dengan kehendak dia dan kuasa dia, bukan kalam nafsi sahaja. Nak rajuk masalah ni hendaklah kita kembali kepada maqalah yang dinakalkan oleh Imam Ibn Abi Aiz di dalam Syarah At-Tahawiyah, maqalah yang ke-9, Babil Kalam. Babil Kalam yang nakal mari 9 pendapat, hak akhir sekali itulah yang diberjalankan oleh ashabis sunnah. Nampak tu nah? Pergi klik situ, klik tengok situ.
walaysa fihi amrun wala nahyun wala khabarun wala istikhbar. Tak ada di dalam tu suruh dan larang, khabar ataupun istikhbar, tak ada lah. Karena kalian nafsi supaya belaka, tak ada perbezaan lah. Itu pegangnya mereka. Amma at-Taurat wal Injil wal Quran falaysa bi kalamillahi 'ala al-haqiqah. Bukan dia itu kalam Allah Subhanahu wa taala di atas haqiqah. Bal huwa makhluqun, bahkan dia adalah makhluk. Wa huwa kalamullahi majazan. Kalam Allah taala majaz. Nampak tu tak? Sebab tu mereka itu khilaf dua pendapat. Al-Quran 'inda haula sawa'un kana ibaratun an kalamillah atau hikayatun an kalamillah. Hikayah, cerita ataupun apa nama? Ibarah makna kata susunan. Lepas tu tarjih di antara dua pendapat di situ. Pia yang mu'abbir Allah Ta'ala itu pia yang mu'abbir Jibril ataupun Nabi Muhammad. Yang rajih di sisi mereka iaitu Nabi Muhammad SAW, setengah kata Jibril. Ini sebut dalam syuruhat kitab-kitab ahlul kalam. Bukan perkara yang kita iftirak di atas mereka. Bahkan dalam hasiah kitab-kitab mereka, sama ada hak baru dan hak dulu, di atas al-jawharatit tauhid dan sebagainya, boleh kita lihat. Nampak tu tak? Boleh kita lihat. Memadai dengan fathul tuhfatul murid di atas di atas apa? Jawharatit tauhid bagi Syekh Ibrahim Laqani pun boleh kita tengok di sana. Babul kalam. Babul al-kalam. Itu adalah perkara yang boleh kita dengar daripada mereka-mereka itu sendiri. Baik. Bahkan mereka itu takwil kata makna sami'a kalam Allah, muka 64 tu, nampak tu? Sami'a kalam Allah yang kita takwil sami'a bermakna fahima. Fahima, faham. Ai fahima kalam Allah. Faham suku, dengar suku. Dengar makna kata kita dengar suara, faham akan makna. Ia tak serupa pada istilah. Tak gitu kak? Tu makna kata hatta yasma'a kalam Allah. Dengar sehingga boleh dengar kalam Allah. Dengarkan suara lah. Itu tak? Suara tu suara Allahu Jalla Jalaluh, la yushbihu aswat al-makhluqin. Tak serupa dengan suara-suara yang lain daripada suara-suara makhluk. Ini bukan perkara yang baru. Kita orang yang tak baca mana, tak ada buat kaji mana, mengaji kitab sebuah dan dua buah dalam media kita sekarang, tak tahu hak orang, jangan kita gaduh nak marah. Kita tengok jadi banyak sikit. Nah, kita alhamdulillah mengaji dua pihak. Kita seru kepada anak murid kita semua ni tengok dua pihak. Tapi kita seru juga suruh pakai aqidatul ashabil hadis, kerana hak itulah yang dijalankan oleh tokoh-tokoh ulama yang hebat dalam agama kita. Sama ada imam pak pun hak ning lah, imam hak ning orang pun hak ning lah. Kenapa boleh kecek lagu tu? Kerana kitab mereka yang menyaksi. Itu adalah kesimpulan tentang masalah Al-Quranul Karim. Jangan kita kata Al-Quranul Karim ada dua, Quran lafzi satu, Quran nafsi satu. Quran lafzi dia makhluk, Quran nafsi hak tu bukan makhluk. Itu adalah bagian yang tak serupa. Sebab tu katanya Imam At-Tabari di dalam kitab apa nama? Sharihus Sunnah, dia kata manidda'a, siapa dia dakwa kata Quran hak ada depan kita bukan Quran hak ada di Lauhil Mahfuz ataupun ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang tu jatuh agama bi ijma'il muslimin. Dalam kitab tu nyata bab hak akhir sekali siapa dia nak pergi tengok babil Quran yang dinakalkan oleh Imam At-Tabari Sultanul Mufassirin di dalam kitabnya. Kita telah syarah lama lagi dah kitab tu 3 4 tahun 5 tahun dulu dah. Yang keseterusnya coba kita tengok muka 65 tu. Dia kata bid'atul waqfi fil Quran. Bid'atul waqfi fil Quran, dia kata
wal kalamu fil waqfi wal lafzi man qala bil lafzi aw bil waqfi fahuwa mubtadi'un 'indahum wa la yuqal al lafzu bil qur'ani makhluqun aw ghairu makhluqin. Cuba kita tengok di perkataan Imam Imam Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala di sini sikit. Dia kata rangka kita itu waqf. Waqfi ni mana kata berhenti. Masa berlakunya fitnatu khalqil Quran, ada satu kumpulan ulama yang mengambilkan pendirian tubik jadi 3 kumpulan. Kumpulan mula-mula yang diketuai oleh Ahmad ibni Abi Du'ad, dia kata Al-Quran kalamullahi lakinnahu makhluk. Quran adalah kalam Allah tapi makhluk. Dibangunnya Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala bangun kata Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ada satu kumpulan dari kalangan ulama dia bangun kata Al-Quran kalamullah fahasb. Quran kalam Allah, maka tak mau nak kata makhluk ke ghairu makhluk, dia berhenti. Itu maksud kata al-waqf. Al-waqifun orang panggil. Nampak tu tak? Al-waqifun. Maka pendirian kita terhadap mereka al-waqifun sebagai yang dijalankan oleh alim ulama kita ni, bagaimana terhadap kumpulan itu? Alama azkur yang diketuakan oleh Husain Al-Karabisi. Husain Al-Karabisi, dia ni salah satu daripada tokoh ulama Asy-Syafi'i, Husain Al-Karabisi. Tapi akhir sekali apabila dia menzahirkan pendirian dia umpama tu, maka Imam Ahmad hazzara minhu. Imam Ahmad teguh orang daripadanya. Maka orang Baghdad zaman itu pakat tunduk dan patuh kepada Imam Ahmad ibni Hanbal, tak buat kira lah dengan seorang tokoh tadi, kerana pendirian dia terhadap Al-Quran dia jalan di atas al-waqifah. Sebab itulah kita nak duduk tengah dalam arti kata tak mau nak kata boleh ataupun kata tak boleh. Semasa mana? Semasa apabila berlaku fitnah. Nak kata makhluk ke bukan makhluk, aku nak duduk dia. Tak boleh duduk dia gitu. Apabila berlakunya fitnah, kita kena menzahirkan kata kita ni pendirian kita macam mana. Supaya gapo? Supaya kita itu boleh melepaskan diri daripada perkara-perkara tersebut. Sehingga Yahya ibni Ma'in, Abu Zakaria, dia baik dengan Imam Ahmad ibni Hanbal. Abu Abdullah atau Abu Zakaria. Abu Zakaria ni kena pada Yahya ibni Ma'in. Abu Abdullah kena pada Ahmad ibni Muhammad ibni Hanbal. Baik benar di antara dua tu, walaupun Yahya ibni Ma'in itu tua lebih daripada Yahya ibni Ma'in. Apabila berlakunya fitnatu khalqil Quran, Yahya ibni Ma'in ambil dengan apa? Ambil dengan rukhsah, kerana dia tu orang tua tak mau nak masuk jail, tak maunya nak kena dipukulkan dan sebagainya. Dia katakan Al-Quran itu makhluk ikut bagi Ahmad ibni Abi Du'ad, sehingga membawa kepada Imam Ahmad ambil pendirian tak tegar Yahya ibn Ma'in ni, tak kecek dengan dia sehingga mati di antara dua. Sampai ke Yahya ibn Ma'in mari ziarah Imam Ahmad masa dia dah sakit, Imam Ahmad tak jawab salam. Tu pendirian kuat masa tu. Tetapi Imam Yahya bin Ma'in ambil pendirian gitu pun tak apalah, dia uzur. Kenapa? Kerana dia adalah ta'wilat dia dan sebagainya. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alihim ghadabun min Allah ila akhir al-ayat. Makna kata siapa dia ambil pendirian dengan dia kata perkataan yang kufur, sedangkan hati dia tu tetap molek dengan iman kepada Allah, kata Al-Quran itu bukan makhluk, maka tak ada apa lah. Apa tu tak? Maka tak ada apa. Kita boleh buat uzur. Terutamanya kita sebagai sunniyin, kita kena menguzurkan ulama yang mutaqaddimin yang telah mati kita. Umpama Imam Nawawi ke Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ke siapa pun di kalangan ulama hak atas daripadanya, kita uzur boleh. Al-uzru lil ulama tak boleh lagu tu. Pendirian ulama kita lagu tu lah pendirian. Sama ada Hayatul Kibar kita dah ikut turut tu,
dia uzur pada para ulama. Ada apa hak hidup lagi yang berdegil dengan tidak ada alasan, itu bab lain. Itu bab lain. Nampak tu tak? Ini kita Nawawi faham molek. Kalau gitu wal kalam fil waqfi, pada masalah kita nak berhenti. Berhenti sini ada kata asal, nak kata al-waqifah panggil. Puak-puak waqifah. Dia katakan innal Quran kalamullah. Innal Quran kalamullah wa la naqul ghairu makhluk. Tak saya kata. Dia tak boleh tak saya kata sebab berlaku fitnah. Nampak tu tak? Maka puak-puak hak ambil pendirian lagu ni kebanyakan minal Jahmiyah, daripada puak-puak Jahmiyah. Nak duduk tengah dia kata. Tengah lagu ni tak kena. Apa? Tengah lagu ni tak betul, tak kena. Kita boleh rajuk di dalam beberapa perkataan yang kita sebut sani tu. Kita tengok dalam Al-Jami' li'ulum Imam Ahmad bin Hanbal juzuk 3 muka 20. Juzuk 3 muka 20. Kitab besar. Jami' tu lebih kurang daripada 20 jilid lebih. Ataupun kita tengok dalam Lawaih Al-Anwar bagi As-Safarini juzuk yang pertama muka 229. Kita tengok sana, dia bahas dengan cara detail di sana. Itu makna al-waqifah. Wal waqfiyah wal lafzi. Lafzi ni makna kan apa pula? Lafzi ni itlaq ada dua. Ingat molek si masalah payah sikit. Lafzi ni itlaq ada makna dua, iaitu yang pertama itlaq di atas masdar. Masdar ni kena kepada gapo Hasan. Kena pada gapo? Masdar bukan kena pada Tuhan, kena pada gapo Hashim. Al-masdar gapo makna mafhum masdar? Ada fi'il, ada fi'il, fa'il, apa nama di sana ada fi'lul mudhari' kaza, di sana ada masdar. Apabila orang itlaq kata masdar, ma makna? Mana apa hasil? Masdar. Asli. Tak lagi bukan mafhum sih. Tepat kembali. Lah, marji' bukan. Al-masdar tanda tahu. Al-masdar huwa fi'lul fa'il. Fi'lul fa'il tu makna masdar. Perbuatan bagi yang membuat tu makna masdar. Nampak tak? Itu makna masdar. Yang kedua al-lafz itlaq di atas al-malfuz bihi. Benda yang kita tutur dengannya. Al-malfuz bihi, hak kita tutur dengan dia. Kalau gitu al-lafzu ada dua. Yang pertama itlaq di atas masdar mana fi'lul fa'il. Fi'lul fa'il iaitu makhluk. Adapun malfuz bihi itu bukan makhluk. Masalan kita kata aku baca Quran. Aku baca akan Al-Quran. Bacaan kita bergerakkan lidah kita dengan suara, dengan harakah, dengan tu, dengan ni, itu adalah makhluk lillahi subhanahu wa ta'ala. Amal malfuz, hak kita tutur dengan dia, hak kita sebut dia, itu bukan makhluk. Itu bukan makhluk. Faham molek sini ni? Di antara masdar dengan malfuz. Kalau gitu lafaz di sini ada dua. Lafzi di sini ada dua makna. Itlaq di atas masdar wa huwa al-fi'lul fa'il, ataupun kita itlaq di atas al-malfuzu bihi. Yakni hiya haqiqatul Quran. Iaitu haqiqat al-Quran. Faham tak? Itu maksudnya gitu. Man qala bil lafzi aw bil waqfi, siapa dia kata dengan lafz, lafz di situ maksud lagu mana tu? Makna kata dengan malfuz. Kata dengan malfuz, bukan kata dengan fi'lul fa'il, ataupun kata dengan waqfi, berti tak seroyak. Al-Quran kalamullah, yakfi hakaza, tak ada kata ghairu makhluk, fa huwa mubtadi'un indahum. Maka orang ni adalah orang yang buat rangka dalam agama di sisi ashabil hadis. Wajib kita kena datang kata Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Wala yuqal, dan tak kecek juga katakan al-lafzu bil Qur'ani makhluk atau ghairu makhluk. Dan mereka itu al-waqifah ni tak ada orang yang kata aku berlafaz dengan Quran itu makhluk ataupun ghairu makhluk. Kena takbir kena. Kita baca akan Quran, kalau kita maksud kata perbuatan kita ya makhluk. Tetapi apabila kita maksud kata benda hak kena baca, itu bukan makhluk. Tak ada payah kali. Nampak dah tu? Qara'tul Qur'ana, baca aku akan Al-Quran. Baca tu perbuatan entahlah.
Tapi yang engkau baca tu akan apa? Maf'ul tu. Engkau baca akan Al-Quran. Al-Quran tu kan makhluk. Lagi. Kalau gitu fi'lul min af'alina makhluk kulillah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai fa'il, perbuatan kita buat sebagai fi'l, maka kita buat kena di atas Al-Quran. Maka Al-Quran itu bukan makhluk. Faham malak tu nah? Faham malak di situ. Habis di situ. Itu pegangan ashabis sunnah di dalam ini masalah. Ini masalah. Maka tengok pada muka 66 tu sikit, ia kata wa kadza allalaka'i fi kitabi syar'i usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah, juzuk yang pertama muka 323. Hak ni tabak rajuk ke bagi Ahmad Dr. Ahmad Al-Ghamidi. Dia kata afrada baban fi siyaqi ma ruya fi takfir man waqafa fil Quran syakkan fihi annahu ghairu makhluk. Ada satu bab yang diakak naik pada nak menturunkan hukum di atas mereka yang tak mau nak menzahir pendapat. Tak mau nak menzahir pendapat. La haula mudhabidhabina baina dhalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Kok sunnah pun tak, hak kok balik Ahmad ibni Abi Du'ad pun tidak. Ahmad ada dua Ahmad di sisi kita, Ahmad Sunni wa Ahmad Mubtadi'. Ahmad Mubtadi', Ahmad ibni Abi Du'ad. Ahmad Sunni, Ahmad ibni Muhammad ibni Hanbal Asy-Syaibani yang mati pada tahun 241 Hijriah. Ahmad ibni Abi Du'ad mati bila? Dia tahu dalam ni Ahmad ibn Abi Du'ad mati bila? Mati belum daripada Ahmad setahun. Tahun 240. Ahmad ada setahun, mana kata 40. Ya 41. Ni 40. Nampak tak? Kena ke apa mati? Kena doa Ahmad ibn Hanbal. Kena doa Imam Ahmad. Imam Ahmad doa tak kan? Tahu dah doa Imam Ahmad? Pasal hoyak di sini nah, takut orang ambil pakai tak kena kelagu. Kena hak tu pakai doa Imam Ahmad di atas Ahmad ibni Abi Du'ad. Nak boleh, tapi sukulah bak belakang majlis insya-Allah. Dan dia kata pula di situ, khulasah tu tengok. Yaqulu ahlus sunnati wal jamaah innal Qur'ana kalamullahi haqiqatan wa annahu ghairu makhluq wa yubaddi'una man tawaqqafa fil Qur'an aw qala lafzi bil Qur'ani makhluq. Khulasah ini perkataan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang jalan lagu mana? Jalan kata sesungguhnya Qur'an ialah kalam Allah haqiqah. Apabila sebut kata kalam Allah haqiqah, makna kan? Makna tu kecek dengan Qur'an. Al-Quran kalamullah, makna takallamallahu bihi. Sebab itulah ulama salah kita katakan minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Daripada Allah Ta'ala itu mula dan kepadanya lah kembali. Imam Ahmad kata minhu kharaj. Daripada Allah Ta'ala itu keluar Quran, mana takallamallahu bihi, maka akan Quran itu kembali klik pada Allah Ta'ala pula sekali lagi. Dan dia itu bukan makhluk. Dan dibilangkan orang itu orang yang rengka dalam agama, mereka yang tak mau nak kata Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ataupun dia kata lafzi bil Qur'ani makhluk, lafaz aku dengan Quran makhluk, tapi dia kena lafzi di situ kena kepada malfuz, kena kepada diri Quran. Adapun kena pada masdar, okey, tak ada apa. Kalau kena pada masdar, makna kata fi'lul fa'il, perbuatan dia hak tu makhluk sungguh. Dia dah baca Quran tu suara sedap orang tu fulan ibnu fulan dan sebagainya, hak tu makhluk. Tapi diri Quran hak dia baca tu bukan makhluk. Heran tu. Tu. Maka orang tanya kita kata, bagaimana ke sifat Allah Subhanahu wa taala nak tinggal tanggal daripada zat? Tak ke kita duk ngaji di awal kata zat dengan sifat tak tinggal tanggal. Kalau kita kata Quran ni kalam Allah, sifat Allah, maka Quran ni bersama dengan kita. Dia infisal daripada Allah Taala. Bagaimanakah dia itu nak jadi sifat bagi Tuhan? Famaza antum tujibun?
Sifat rahmat Allah Ta'ala sekali dengan kita pun dia adalah satu sifat daripada sifat Allah. Sifat ilmu Allah Ta'ala sekali dengan kita pun adalah satu sifat daripada sifat Allah. Ada tu. Supaya kita kata, kita bercakap, kita hantar surat gini, cakap pe, dia mau tengok, ni cakap pe fulan ibnu fulan. Ya, cakap pe orang tu. Sebab iktibar cakap pe man awwal takallam. Mana orang hak awal-awal yang ia takallam bihi, maka hak itulah kalam dia. Supaya orang dengar kata innamal a'malu binniyat. Orang faham kata kalam dia. Walaupun siapa baca pun faham kalam Nabi situ. Bahkan lah orang baca kata masya-Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun dan sebagainya, orang kata kalam Imam Syafi'i. Tak gitu kan? Makna kata pia yang mula-mula bercakap dengan ini perkataan, maka dinisbahkan perkataan itu kepada dia. Itu makna kata minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Hadana. Itu maksud dia situ. Seterusnya pada muka 68 tu. Ru'yatul mu'minina rabbahum fil akhirah. Ni kita boleh tengok Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahlil jannah wa min ahliha. Boleh kita tengok Allah Ta'ala di hari akhirat esok. Lah mana tengok? Yaqulun inna Allah subhanahu wa ta'ala yura bil absar yaumal qiyamah. Makna kata mereka itu ashabul hadis, ashabus sunnah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu diperlihatkan dengan mata, dilihatkan dengan mata-mata di hari akhirat. Di hari mana? Di hari akhirat esok. Hari kiamat lah. Hari akhirat mana hari kiamat nanti. Kama yura al-qamar lailatul badr yarahu al-mu'minun wa la yarahu al-kafirun. Sebagaimana kita tengok bulan pada malam yang penuh nama. Lailatul badri era dia apa? Lailatul badr Hasan. Era dia apa? Nawawi. Mudhaf ilaih Hashim. Maf'ul fi takdir. Dekat-dekat nak kena dah tu. Nasbun sebab apa baca lailata? Sebab apa? La. Sebab apa? Nasbun binaz'in khafd. Asalnya fi lailatul qadr, fi lailatul badr. Sebab tu saya terjemah pada dah. Nampak tu tak? Lailatul badr, pada malam bulan yang penuh nama. Mana tengok bulan di sini bukan mana Nabi tasbihkan bulan dengan Allah Ta'ala, la. Tapi Nabi nak royak kata min haisu wadih, nyata. Lagi kita akan tengok nyata, okay? Kita tengok bulan malam penuh nama tu. Gitu juga kita tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok pihak atas. Allah Ta'ala ada atas daripada kita, kita boleh tengok. Muqabil atas daripada kita. Tu i'tiqad kita. Kerana Allah Ta'ala di sisi ashabis sunnah fawqa sab'a samawat. Yara al-mu'minun, yarahul mu'minun. Orang mu'minun dia boleh tengok Tuhan. Tidak lihat Allah Ta'ala oleh orang-orang yang tak beriman, orang-orang kafir dak. Li'annahum 'anillahi mahjubun. Mereka itu orang kafir daripada Allah Ta'ala dihijabkan. Dihijabkan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala in kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin ay yawmal qiyamah la mahjubun. Makna kata mereka itu orang kafir dihijabkan, dia tengok Allah Ta'ala. Tapi di sini ada dua pendapat alim ulama kita. Orang kafir apabila dia pergi pada hari kiamat nanti, pendapat farik mula-mula di kalangan ulama, Tuhan dia tengok, Tuhan akan mana tu hijab. Setengah ulama kata dak, orang kafir pergi pada hari padang mahsyar hari kiamat, dia tak boleh tengok Tuhan mula lagi. Tapi yang awal pendapat lebih teguh. Pendapat yang lebih teguh dan lebih dahsyat terhadap orang yang tak beriman. We tengok sikit gambar tutup, lebih dahsyat. Kalau tak we tengok langsung tu lain. Nampak dah tu? Makna Imam Syafi'i dia jalan pendapat yang pertama. We tengok gambar dia tutup. Pada tu we tengok dengan cara tak puas hati lah kalau kita kecek mudah-mudah kan. Gitu.
Wa anna Musa alaihi salam sa'ala Allah subhanahu wa ta'ala ar-ru'ya. Baca sini. Ar-ru' ke apa? Ru'yatu ke ru'yati? Ar-ru'yata. Jadi ke apa Hasif? Era dia ke apa? Ashta? Maf'ul ke apa? Maf'ulun bih. Allah jadi mana? Maf'ul awal. Limaza? Sebab sa'ala muta'addiyain dua. Sa'ala ni fi'il sa'ala nak pada maf'ul dua. Ingat nampak tu tak? Rajak dalam kitab-kitab lughah tu. Af'al yang nak kepada dua maf'ul. Salah satu daripadanya sa'al. Musa alaihissalam minta Allah subhanahu wa ta'ala nak tengok Tuhan. Bila? Fid dunia. Dalam dunia. Sungguh kan Musa minta? Ya sungguh. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Yalah tu. Ya orang kita apabila dengar suara ya nak tengok tu ya tabiat manusia kita ya tak cukup sahabat tu orang tua tani ya kata boleh betih nak pohon boleh pohon nak dada. Tu sifat manusia kita. Biasa dia dah ya sifat kita ya lagu tu memang tak ada gapo. Tak ada jadi kecelak ke pelak ke gapo jadi celak gapo dak. Tetapi jangan sampai kata tomok lah. Tomok ni tak molek, tomok benda hak tak kena tak molek juga. Nampak tu tak? Ya tak molek juga. Jadi ia minta nak tengok Allah SWT bila? Di dunia. Lalu Tuhan kata qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani. Tuhan datangkan dengan lan nafyun lil mu'abbad. Tapi mu'abbad muaqqatah fi hayatid dunya faqat. Sebab tu Nabi kata la yarallaha ahadukum hatta yamutah. Tak boleh mu nak tengok akan Allah Ta'ala salah satu daripada kamu itu mereka setelah daripada kamu itu meninggal. Maka tafsirnya tokoh ulama kata kenapa Allah Ta'ala tak boleh tengokkan Allah Ta'ala di dunia ni? Lalu jawabnya dia kata faqad kataballahu alal khalaiqa al-fana. Allah Ta'ala itu tulis di atas segala hamba itu fana. Bagaimanakah mata yang fana nak tengoknya zat al-aliyah al-muqaddasah al-baqiyah? Bagaimana nak tengok mata kita hak fana ni akan zat Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi dia itu kekal? Dia tak sesuai. Bila nak sesuai? Apabila kita juga dikekalkan oleh Allah Ta'ala di hari akhirat esok, maka mata kita pertahir. Tak apa. Nampak tu tak? Sebab tu lah ada perkara yang kita tak boleh nak tahu, ada perkara yang tak boleh kita nak tengok masa kita duduk dunia. Salah satu padanya ini. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala tajalla lil jabal. Tajalla makna membukakan hijab wijabal. Berinya bukit itu lihat Allah Ta'ala. Kalau gitu bukit boleh lihat Allah Ta'ala? Ya. Pada mata ke tak? Tak pasti kalau Tuhan nak buka win nampak kan? Cuma kita dak kecek manusia, kita tak ada mata nak tengok tak boleh. Nampak tu tak? Faja'alahu dakka, maka jadi hancurlah dia. Dakkan mana hancurlah. Fa'alamahu annahu la yarahu fid dunya bal yarahu fil akhirah. Maka Tuhan nak royak tahu kata bahawasanya Tuhan itu tak boleh kita tengok masa dunia, bahkan boleh kita tengok di hari akhirat nanti. Ada dalil ke daripada Quran? Ada lah, tak ada apa. Nampak? Pada muka 70 tu hadis sahih tu. Hadis sahih Muslim tu, Bukhari lagi, Muslim pun ada. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr. Hadis ni hadis mutawatir. Hadis ru'yatullahi fil akhirah ni hadis mutawatir. Wa ma'a dhalik yunkiruna al-mubtadi'atu. Engkau juga. Bukan duduk di mutawatir ataupun ahad, bukan duduk situ saja. Wa tashbih fi hadzal khabar, Nabi nak mentashbihkan pada ini khabar ni waqa'a lirru'yati birru'yah la lirra'i. Bukan makna perkara yang kita tengok mana
Bukan Nabi tashbihkan menyerupai Allah Ta'ala dengan bulan, tak. Tetapi Nabi nak tashbih kata pada pihak lihat cerah, nyata, seperti kita tengok bulan yang penuh nama, nyata molek. Tidak adanya apa perkara pun yang menudungkan kita. Kata dalam asad yang lain, kita itu duduk dalam syurga, pakat duduk dengan suka dalam tu tak ada dengar gapo perkara-perkara yang serabut, perkara-perkara yang tidak adanya, perkara-perkara yang tidak ada gapo, tidak ada faedah ke dalam syurga. Duk dia molek, fanada munadin minas sama ya ahlal jannah, maka datang daripada suara datang, hei puak ahli syurga, maka pakat lengok belaka, fayarfa'una ru'usahum ilal a'la, kepada atas, kepada atas. Maka fakashafallahu anhu al-hijab, maka Allah Ta'ala bukakan hijab daripadanya, maka boleh kita tengok ke dalam keadaan atas. Itu hadis yang sabit daripada Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan lagu tu, faham lah tu? Sebab tu dia kata benar di dalam hadis dia kata lagu tu. Dan Imam Abi Hasan Al-Ash'ari hundur klik sikit pada muka 99 tu, dia kata wa ajma'u ala anna al-mu'minina yarawna Allah azza wa jal yawmal qiyamah bi'a'yuni wujuhihim ala ma akhbara bihi ta'ala. Ijma' orang Islam di atas bahawasanya orang mukmin boleh tengok Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat dengan mata kepala. Bukan mata hati nah, mata kepala. Di atas apa yang telah khabar dengannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setengah daripada muka 70 tu, setengah daripada mereka yang jalan mengikut ashabil kalam, dia kata tengok di situ, tengok ru'yatu ilmiyah. Nampak tu tak? Bukan ru'yatul basariyah. Ru'yatul ilmiyah mana tengok dengan hati. Adapun di sisi kita tengok dengan mata kepala. Tengok dengan mata kepala, bukan tengok dengan gapo dengan mata hati. Itu bukan. Itu boleh kita rajuk di dalam beberapa kitab hasyiah kita. Rakam 2 tu dalam At-Tauhid bagi Maturidi dan Aqaid An-Nasafi, dan seterusnya Irsyadat Al-Muram dan sebagainya, boleh kita tengok di sana pembahasan mereka itu. Yang keseterusnya muka 72, tengok. Muka 72 tengok. Dia kata qauluhum fi murtakibil kabirah. Baca Hasif. Qauluhum fi murtakibil kabirah. ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر ومعه بما هو من الإيمان مؤمنين وإن ارتكبوا الكبائر. Nah, pendapat ahli sunnati wal jamaah tentang orang yang buat dosa besar. Kata molek sini, dia kata ahli sunnati wal jamaah ni, kita dah baca ahli sunnah nah, kita dah baca hak sunni. Tak ada kali orang duk tuduh kata mereka ini i'tiqad seperti khawarij. Khawarij mengkufurkan orang buat dosa besar. Wa kadzalikal mu'tazilah kufur orang buat dosa besar. Amma nahnu sunniyun la, nahnu la nukaffiru, tak mengkufurkan seorang mana-mana pun daripada ahli qiblah, daripada orang yang menghadap kepada qiblah itu, bidzambin, dengan dosa. Dengan apa? Dengan dosa yang mereka itu berlakukan. Tak kira seperti berzina ataupun curi, dan umpama demikian itu daripada al-kabair. Al-kabair ni tiap-tiap perkara yang Allah Ta'ala janji di dalam Quran dia dengan laknat dan azab syadid. Itu makna al-kabair. Faham tu nah? Mana kata orang buat dosa besar di sisi kita mukmin, tetapi kamilul iman kan naqisul iman.
naqisul iman. Muslim tapi fasik. Mukmin tapi naqisul iman, bukan kamilul iman. Serta mereka itu dengan apa yang daripadanya iman, mereka itu beriman sekalipun. Wa in di situ mana in lil ghayah. Sekalipun, terjemah in lil ghayah mana sekalipun. Sekalipun mereka itu hija perkara yang jadi dosa besar. Ya, orang mukmin, bukan orang kafir. Itu tak? Dia adalah orang mukmin, bukan orang kafir. Dalilnya Allah Taala kata innallaha yaghfiru ayyushraka bihi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak mengampunkan dosa syirik. Dengan Tuhan tu Tuhan tak ampun, tapi Tuhan ampun lain pada tu. Makna kata ampun lain daripada tu mustahak bagi ghufran al-mu'minun. Mana kata orang hak Tuhan nak apa dosa mukminun ada pun kafirun, dia tak sakut paut dengan hak tu. Kalau gitu orang faham ulama tafsir dan ulama al-aqidah, ayat kata ayat ni menunjuk kata dosa besar itu orang sekalipun orang tu buat kerja, dia bukan orang yang kafir. Tu dia. Maka katanya Imam Abi Hasan al-Ash'ari wa ajma'u ala anna al-mu'mina billahi ta'ala wasairi ma da'a ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wasairi ma da'a ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-iman bihi la yakhruju anhu syai'un min al-ma'asi wa la yahbutu imanuhu illa al-kufr wa anna al-'usata min ahli al-qiblah ma'murun bisairi asy-syara'i' ghaira kharijin 'anil iman. Makna kata ijma' ulama Islam bahwasanya orang mukmin dengan Allah Taala dan dengan semua perkara yang dimengajak kepadanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya iman dengan Allah Taala tidak keluar akan dia daripadanya oleh sesuatu pun daripada maksiat. Mana maksiat itu bukan sebab nak menjatuhkan orang itu daripada agama, bukan. Walaupun dia kerja maksiat, tetapi diri dia tak keluar tubik daripada iman, ad-din. Dan tidaklah membatalkan amalan ataupun iman tadi itu malaikat kufur. Kalau kufur wa may wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kufur punah. Kufur maknanya as-satr, kita tutupkan iman kita dengan kufur, maka punah. Dan sesungguhnya orang yang buat dosa daripada ahli kiblat itu makmurun. Dia ni makna kata duduk lagi di dalam syariat kita, disuruhi dan sebagainya, dia tak keluar tubik daripada iman, tak ada keluar diri dia. Duduk dalam daerah al-iman itu. Kerana darajat kita ada ayat dah, ya ada muslim, kemudian mukmin, kemudian muhsin, kemudian mukhlis, kemudian muttaqin. Dan manusia kita bagi tiga. Thumma awrasnal kitab alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ya, tiga darajat tu ya. Orang zalim kepada diri dan orang muqtasid. Muqtasid mana kan? Makna kata sekadar buat amal yang fardu. Adapun sabiqun bil khairat mana kan? Buat fardu serta hak sunnah. Itu maksud dia. Faham gitu? Jangan kita kufur orang dengan sebab dia itu buat dosa besar. Orang ada bubuh pada kita benda bukan-bukan, kuih tubik atiklah yang ada bubuh ada situ. Khulasahnya la yahkum ahlus sunnati ala murtakibil kabirah bil kufr. Makna kata tak menghukumkan 73 tu. Tak menghukum oleh ahli sunnah wal jamaah di atas mereka yang berlaku dosa besar dengan kufur. Bal huwa muslimun. Bahkan orang kerja dosa besar tu orang muslim, fasiq. Orang fasik. Wala yukaffiruna ahadan bi dhanbin ma lam yastahillah. Makna kata tak mengkufur ahli sunnati wal jamaah seorang mana-mana pun dengan sebab dosa, selama mana pakai masdariyah, selama mana dia itu tidak menghalalkan.
Ma di situ panggil ma masdariyah, terjemah dengan selama mana tidaklah mereka itu menghalalkan. Kalau dia kata aku minum arak haram tapi aku nak minum juga, ya muslim lagi tapi fasik. Tapi aku nak minum akulah aku i'tikad kata halal, hatu kafir. Nampak tu tak? Selama mana dia erti lah. Kalau dia tak erti bab suku pula al-udhru bil jahl. Kau lain pula. Kita kena ngaji banyak perkara juga nak menjadi tok qadhi ni. Nah, wala yaqulun innal murtakibal kabirah tahta yaqul wa yaqulun, dan kata mereka itu ahlus sunnati wal jamaah, sesungguhnya orang yang buat dosa besar tadi itu tahta masyiatillah, duduk bawah kehendak kita yaumul qiyamah, insya'a afa anhu wa insya'a adzabahu. Kalau Tuhan hendak nak ampun fa bi fadlihi, kalau Tuhan hendak nak azab fa bi adlihi. Faham lagi situ tu. Kalau Tuhan nak ampun maka kelebihan daripada Allah Taala nak wig dia. Kalau Tuhan nak azab maka Tuhan azab dengan adil. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bil sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Supaya tu buat satu boleh satu, buat satu boleh satu, tapi terkadang banyak hak tak molek. Sebab apa? Hak molek nya penuh dengan riya, nya penuh dengan sum'ah, nya penuh dengan takabur, nya penuh dengan tu, penuh dengan ni, sampai ke hak banyak kita tak tinggal jadi hak tak banyak saja. Heran tu, kerana benda hak tak baik Tuhan catat selalu dah. Tetapi kalau hak baik belum lagi, kena tengok ikhlas pula sekali lagi, dan mutaba'ah. Kerana syarat nak terimanya amalan kena ada al-ikhlas wal mutaba'ah. Kena ada dua rukun itu. Kalau tidak, nescaya saja. Nah, yang keseluruhnya muka 75. Baca Hasif. Arkanul iman. والإيمان عنده هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. Nah, ini arkanul iman. Kata molek sini. Nak wayak we faham hak datah tu kita terjemah sekali lalu. Dia kata, dan iman di sisi ashabis sunnah, iaitu kita beriman dengan Allah Ta'ala dan malaikat Allah, dan beriman dengan kitab Allah dan Rasul Allah, dan qadar bagi Tuhan kita lah, sama ada baik ataupun tak baik, manis ataupun pahit, itu semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimah wa annama akhta'ahum lam yakun yusibahum tu makna kan, dan sesungguhnya perkara yang wa annama akhta'ahum lam yakun liyusibahum, makna kata benda hak Allah Subhanahu wa ta'ala fardu nak kena kita, mana Tuhan catat nak kena dah kita, pastilah benda itu kena kita. Wa ma asabahum lam yakun liyukhti'ahum, dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tak kena hak mula-mula tu tak seri berlaku, ya tak berlaku. Tapi kalau Tuhan kena nak berlaku, ya berlaku. Itu makna kata kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Benda hak tak tipu kita, benda hak tak setipu kita pun masuk dalam masyiah Tuhan juga. Benda hak tipu tu kita pun masuk dalam masyiah kita juga. Maka tiap benda hak tipu kita kena kita, maka itu termasuk daripada masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Tuhan takdir nak boleh kita, ya boleh. Hak Tuhan takdir tak saya boleh kita, maka tak boleh. Buat kan apa tak boleh. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Tak gitu kan? Tu makna kata perkara-perkara yang kita kena ambil faham. Maknanya tengok bawah tu sikit, muka 75 tu. Dia kata makna demikian itu bahawasanya manusia apabila Allah Subhanahu wa ta'ala takdir bagi dia bahawa dia tu tipu dengan sesuatu bala petaka, nasallallahu taala assalamu wal afiyah, maka tak boleh nak jadi sama sekali kata dia itu tak akan kena dia. Ya kan kena. Tak salah hak tu. Bahkan pasti dia kena tipu dia. Wa in fa'ala ma fa'al. Sekalipun kita buat gitu buat gini pun. Tetapi kita kena buat. Sebab kita mengambilkan dengan asbab masuk juga dalam qada wal qadar. Tak gitu. Fa atba'a sababa. Adapun
Ayat satu lagi kita bunyi sama, bunyi kata mana? Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Itu adakah ayat Quran? Kita dengar banyak daripada orang wa ja'alna likulli syai'in sababa. Adakah itu ayat Quran? Tak ada oleh Quran. Tapi qala Allah tabaraka wa taala, mana dalil kata kita hijrah Quran banyak. Sampai kali hak bukan Tuhan pun sandar juga kepada Allah Taala. Saya pernah semaya di satu masjid di Busaid hari tu. Dia kata naik atas mimbar tu khatib dia kata qala Allah Taala bimaknahu, dia kata dengan makna dia. Sampai gitu lalu hijrah Quran. Nampak tak tu? Banyak zaman kita hijrah. Tak boleh lawak lagu tu. Kalau hadis tu boleh kira, tapi Quran tak boleh buat gitu. Fahuwa la budda apa nama tu? Habis itu. Bahkan la budda ayusibahu wa in fa'ala ma fa'al. Itu nah. Tu nak kita faham. Kemudian seterusnya cuba kita tengok pada muka 77 tu, arkanul Islam. Al-Islam huwa ayyushhada boleh alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ala ma jaa fil hadis. Islam ni bahawa kita menyaksi bahawa tidak ada Tuhan yang patut layak kita abdikan diri kepadanya melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW iaitu Rasulullah di atas apa yang datang di dalam hadis. Isyarat klik pada hadis mana? Hadis Jibril alaihissalam, hadis yang kedua daripada Arba'in Imam Nawawi itu. Al-Islam lughatan, pada lughah tu fil lughah al-istislam al-istislam wal iz'an wal inqiyad. Islam mana kata serah diri dan patuh. Tu mana Islam pada apa? Pada asasnya. Maka dia kata di sini mengandungi ini kalimah ni yang besar tadi itu ada nafi dan isbat. Nafinya apa? Dalam la ilaha illallah tu kena nafi dan isbat. Sebab tu orang tanya kata rukun syahadah ni ada berapa? Ada dua. Rukun syahadah yang pertama an-nafi, yang kedua al-isbat. Tu rukun dia. Terkadang kita tanya gapo rukun syahadah? Oh tak tahu. Tak tahu. Tak bolehlah kita tak tahu, kita orang ngaji kena tahu. Rukun yang ada dua, nafyun wa isbat. Makna nafi dan isbat. Nafi kan gapo? Semua Tuhan lain daripada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan kita kata la ilaha, tak ada. Dan kita mengisbatkan ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tunggal satu dengan perkataan illallah. Dan tidak syaklah bahawasanya syahadah itu tak akan jadi syahadah malaikat apabila dia itu timbul daripada ilmu dan yakin dan benar. Tiga ni adalah syarat dia. Kena kata dengan ilm. Dia kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu mana ilm? Kamu dia kena yakin. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, hak tu mana ikhlas. Siapa Nabi katakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah man ya'lam. Siapa dia mengetahui. Makna ilmu. Kamu kena yakin. Kena jazam. Kata tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala, kena yakin dan benar, bukan nifaq. Kerana munafiqun dia kata juga dengan ini, tetapi tak jadi. Sebab itulah iman di sisi kita, al-iman di sisi kita agama. Qaulun wa amalun wa i'tiqadun, kemudian tiga tu. Kemudian ada dua, yazid wa yanqus. Ada pun serta kita jahil dengan maknanya, dengan makna la ilaha illallah, ataupun kita syak, maka tidak dibilangkan, maka tak manfaat lah. Bidi makian itu tak jadi manfaat lah. Dia kata betapa ramai mereka yang sesak dengan sebab dimakian itu. Sesak sebab apa? Sebab kata tetapi tak tahu akan makna dia. Al-musyrikun dia tahu makna dia, sebab tu dia tak kata. Orang tanya wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah, jawab. Tapi apabila wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, dia tak kata. Sebab dia tahu kata makna la ilaha illallah tu gapo. Nampak tu tak? Maka kita sebagai orang Islam kena aula lebih daripada mereka kata gapo ke hak kita kata. Faham tu nah? Tu maknanya gitu. Kalau gitu makna la ilaha illallah ai la ma'budu bihaqqin illallah. Jangan kita pasal makna la khaliqa illallah. Itu salah dengan lurah. Tidak ada dalam lurah ilaha aliha bermakna khalaqa. Tak ada.
Tengoklah lah kaum mana-mana pun tak ada. Ilahun bermakna ma'luhun. Ilahun bermakna ma'luhun, ma'budun. Aliha bermakna abida ataupun abada ataupun abida. Abada lah. Mana kata ibadat tu. Tu makna aliha dalam lugah. Faham tak? Kalau gitu la ilaha ay la ma'budah. Faham tak? La ma'budah ataupun la ma'luha illallah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu wa amma makna, tengok pada muka 78 tu. Sikit dah. Ada pun makna asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Makna kan? Makna kata kita menyaksi dengan benar dan yakin di atas bahawasanya kita nak ikut dan membesarkan akan urusan Nabi dan teguhan daripada Nabi, dan kita nak melazimkan jalan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tak akan ta'arud perkataan Nabi kita itu dengan mana-mana pun. Sebab Nabi SAW Allah Ta'ala mengismahkan, meselamatkan diri dia dan suruhkan kita taat dan suruh kita itu ikut contoh tauladan. Adapun isu hak kata kita kena ikut tok guru kita walaupun Nabi pah kanan kita pah kiri. Dia kata kan, dia kata supaya dengan ayat Quran, dia kata huwal awwal wal akhiru. Allah Ta'ala yang awal, Allah Ta'ala yang akhir. Ulama terjemah kata Allah Ta'ala tak ada awal, tak ada akhir. Dia kata ulama terjemah kadzib, dusta. Tak jadi keplek ke gapo dusta, sebab mereka ini dusta di atas Nabi. Man la syaikha lahu fasyaitan syaikhu kalabiyah. Kalau Nabi dia kata ini panggil pendusta. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis mutawatir. Pasal kaca dia tak pelik nak bohong di atas orang tu orang ni, kerana dia kuasa nak bohong, berani nak dusta di atas Nabi, maka tak ada pelik. Nabi tafsir hak kata tak ada awal tak ada akhir tu, Nabi tafsir sendiri. Nabi baca huwal awwal wal akhir. Fa thabata fi sahih Muslim, Nabi kata Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Takkan Nabi tafsir kata. Ulama nak tahu main lagu mana kalulah ulama tak ada ambil ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh jadi. Ulama hum warasatul anbiya. Warasatul anbiya mana orang yang ambil ilmu daripada Nabi. Orang tak ada ambil ilmu pada Nabi bukannya ulama. Ulama hak lain panggil ulama isuk. Ulama hak tak betul dengan jalan. Nampak tak tu? Semua hak mereka itu buat tubik hujah mari, itu bukan hujah pada asli. Apa panggil? Syubhatil al-kadzabin. Orang pendusta saja. Syubhat. Tak ada berapa kali. Ini adalah perkara-perkara yang kita kena jaga diri. Kita tak ada masa nak sebut sini nah. Tak ada masa. Insya-Allah kita akan membetul balik tentang perkara-perkara yang salah tersebut. Baik. Suruh kita itu ikutnya Nabi SAW dan taatnya SAW, sebagaimana Tuhan kata wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Hera tu mana kata tak layak lah apabila mari dah hukum lagu ni, maka kita tak boleh nak pergi tukuk ni dah lah. Turut sekadar mana kita kuasa. Sebab masalah turut Nabi dia kait dengan al-istita'ah. Sebab itulah Nabi kata idza amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Apabila aku suruh kamu satu perkara, maka hendaklah mu itu berjalan apa yang mu kuasa. Tapi mu jadi engkar. Kalau mu tak kuasa, mu jangan engkar, tapi jalan sekadar mu kuasa. Faham tu tak? Tu nak kita faham. Maka inilah khulasah kata kita beriman dengan arkan al-Islam. Al-Islam ada dua tu ya, ada Allah, ada Nabi Muhammad SAW. Ulama kena mengajak manusia klik sini. Kalau ulama nak mengajak klik manusia kepada yang lain, itu bukan ulama. Ingat molek tu. Nabi baca azkar gini pagi, petang baca gini. Nya mari orang dakwa kata ya ni ulama buat ajaran suku, kata hak ni jala juga kita nak sapa kepada Allah. La. Sebab tu ulama kata kullu turuqin ila Allah subhanahu wa ta'ala masdudah. Tiap-tiap jalan kita nak sapa kepada Allah dia tersekat belaka. Illa tariqata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahdah. Mereka jalan Nabi sorry. Sebab itulah kita diwajibkan ikut akan dia. Sama ada ulama ataupun siapa-siapa.
Ya tak boleh nak kata ulama kiri kemudian Nabi kan ni. Tak lagu tu. Kalau makam hadis an-nasikh wal mansukh tak apa. Nabi tak boleh taruhnya daging lebih daripada 3 hari daging gerbek. Faham tu? Kemudian ulama kata boleh taruh. Ulama ya faham pada mana? Faham satu hadis lagi. Dia beramal dengan hadis hak nasikh. Dia tak beramal dengan hadis hak mansukh. Sebab tu Imam Ibn Arabi Al-Maliki di dalam kitab Ahkamil Quran dia kata haram bagi kita nak bercakap tentang agama kalau kita tak boleh nak buat beza di antara ayat mansukh dengan ayat nasikh. Juga hadis mansukh dengan hadis nasikh. Faham tu? Ayat mansukh dengan hadis mansukh kita kena reti. Nak tahu mai lagu mana? Ulama telah rayak bagi belaka. Hadis mansukh hak boleh kita tengok ada satu kitab nama An-Nasikh wal Mansukh fil Hadis bagi Ibn Syahin. Lebih kurang tebal ni. Cuba kita tengok. Nama kita An-Nasikh wal Mansukh bagi Ibn Syahin. Lebih kurang pesan. Dan lain lagi. Dan An-Nasikh wal Mansukh bagi Ibn Arabi sendiri dan lain-lain lagi daripada kita ayat-ayat ahkam boleh kita tengok. An-Nasikh wal Mansukh berlaku di mana? Berlaku di ahkam. Adapun di akhbar ataupun di qasas tidak ada nasikh mansukh. Heran itu tempat yang kita kena tahu dah sini sebab banyak orang nak heret kita keluar tubik daripada jalan ni hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak turut dia. Dia nak gapo kita kalau kita nak turut dia? Ittabi' sabilana wal nahmil khatayakum. Itu je jalan ikut. Turut jalan ni kita tanggung sendiri dosa kamu. Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Demo tak boleh nak tanggung gapo apa kita. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Kita macam diri kita sendiri. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Itu caranya. Gantunglah kepada jalan yang benar sebab sekarang learning orang pakai nak guna belaka manusia. Manusia akan jadi mangsa pada akhir-akhir zaman, pada zaman dekat-dekat dengan kiamat ni akan jadi mangsa. Mangsa kepada parti politik, mangsa kepada parti agama, mangsa tu banyak jadi mangsa. Akhir sekali hak kita bimbang hak lagu mana? Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Hak tu hak kita takut. Ya Allah ya Tuhan aku ni turut orang dulu masa duduk dunia sebab tu kejadi gini. Tak ada pedah gapo dah gitu. Tak ada pedah gapo. Susahkan dia lagu tu tak ada pedah gapo. Hari ni usah mengaji. Telinga ada, masa ada, otak ada. Harta ada. Apa tak belajar, tak mengaji, tak tanya. Mulut pun ada. Tapi kerana tak tanya. Lima saya tak tanya. Tanya orang banyak, dengar orang banyak. Ni tok guru aku tak dengar dah orang lain. Apa lagu tu? Imam Syafi'i berapa orang tok guru dia? Abdullah ibn Mubarak sampai ke 4,000 orang tok guru. Pak kita nak buat seorang sudah. Tok guru kita Quran pun tak ingat dia awal. Ni kata ke hak lain. Nampak tu tak? Sebab tu kita tak boleh buat dengar seorang. Dengar orang banyak. Orang hendak ki baik, cara mengaji buka. Kalau cara mengaji tutup, hendak kita molek. Terkadang nak sebut kitab maqalat ni marah. La ghairu mawjud kitab maqalat Islam. La apa dia nak tahu banyak mana? Kenapa dah tu kita nak mentutupkan hakikah. Tak boleh buat lagu tu. Mengaji buka, lapangkan dada. Turutkan hujah, turutkan adillah, turutnya apa nama? Ilmu yang dikemukakan. Itu maksudnya situ. Nampak tu tak? Al-farqu bainal iman wal Islam. Al-iman, al-Islam indahum ghairul iman. Ya. Iman di sisi ahli sunnati wal jamaah bukannya al-Islam dengan iman ada beza situ. Sikit dah. Ada beza situ. Ya, kata lagu mana tengok? Kata tengok di bawah tu. Faqad qala fi kitabi i'tiqad a'immati ashabil hadis, dia kata wa qala minhum innal iman qaulun wa amal. Iman itu adalah perkataan dan amal. Al-Islam fi'lun. Islam itu adalah perbuatan. Ma furida 'alal insan. Barang yang fardu di atas manusia. Haja. Islam itu zahir. Iman itu adalah benda hadud dalil. Tapi iman berhajat kepada samarat dia. Samarat dia iaitu al-amal, al-Islam luar ni. Bukan makna takut orang beriman tengok tuai supa dengan demo. Masuk dalam hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dia faham situ nah. Ni cara-cara kita nak faham di situ.
Wa illa di sana ulama kata al-iman wal Islam idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Kalau sebut Islam maksudnya iman. Kalau sebutnya iman maksudnya Islam. Jadi benda ni mutalazim. Faham tak? Di antara mausuf dengan sifat. Gi kana Hasan? Gi belajar ada kelas. Gi dengan apa? Gi dengan struktur tubuh. Tubuh panjang, tinggi dia, warna dia, rupa parah dia pergi belakang. Bukan mana kata tahu dumah tu. Nah itu sebab sifat bagi dia. Tabik bagi mausuf dia. Juga al-Islam wal iman gitulah yang disyarahkan oleh alim ulama kita. Seruhnya cepat sikit. Allah subhanahu wa ta'ala muqallib. Belajar ada kelas. Gi dengan apa? Gi dengan struktur tubuh. Tubuh panjang, tinggi juga al-warna iman dia itulah yang dia pergi syarahkan apa juga al-warna